Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni saya nak bincang tentang makan durian. Makan durian. So kita tahu durian sekarang musim mewah sekarang ni durian. Pertama sekali dekat kawasan Negeri Sembilan, KL, Selangor banyak durian. Di Mantin, Beranang, Jelebu, kawasan Negeri Sembilan banyak negeri memang menjadi betul lah kan. Di samping daripada Johor pun ada, daripada Pahang kan. Tapi disebabkan kawasan Negeri Sembilan banyak, jadi sampai lokal membanjiri pasaran lah, termasuk KL. Beranang pun banyak Okey. Okey. Biasanya durian ni dikaitkan dengan penyakit Okey. Durian dikaitkan dengan penyakit kencing manis dan darah tinggi. Kalau makan berlebihan boleh menjadi stroke kalau darah tinggi dia naik terlampau kuat sangat Okey. Tapi kita bila musim durian, hari-hari tengok kan tepi jalan ada durian, bau durian sedap-sedap kan, musang king ada, udang galah, udang galah pula. Udang merah, ini durian yang paling saya suka lah, udang merah IOI lah kan. Durian kampung semua kan. So kadang-kadang menggugat juga selera kita lah kan, kita nak rasa juga kan. Kalau makan sikit-sikit tak apa, 1 ulas ke 2-3 ulas. Tapi bila makan banyak 1-2 biji, bagi setengah orang dia mungkin ada kesan-kesan adverse Pertama sekali bagi orang yang ada masalah penyakit metabolik ataupun gangguan metabolik. Gangguan metabolik ni masih peringkat awal dia belum sampai ke tahap patologi penyakit. Penyakit metabolik ni maksud saya penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol, lemak kan, darah pekat kan, saluran darah sudah menyempit, saluran darah tersumbat, plak sumbatan saluran darah arteri ataupun cardiovascular disease penyakit pembuluh saluran penyakit jantung, cardiovascular penyakit pembuluh saluran jantung. Pembuluh vascular tu maksudnya pembuluh darah lah, pembuluh darah jantung, cardiovascular disease CVD kan, ataupun CHD cardio CHD cardio saya tak ingat dah apa dia, lupa lah So penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit metabolik, gangguan metabolik. Jadi doktor biasa menasihatkan jangan makan durian. Kalau nak makan sikit-sikit rasa tak apa. Kalau berlebihan tak dibenarkan sebab dia boleh shoot gula dalam darah, dia boleh shoot tekanan dalam darah, dan mungkin kalau orang dah ada tekanan darah tinggi 150, 150, okey lagi 160, 170, 180, 190 yang bahagian atas ini sangat berisiko, boleh menyebabkan stroke apa dipanggil stroke maksudnya sumbatan saluran darah ataupun saluran darah pecah hemorrhagic stroke bahagian otak saluran darah yang kecil tersumbat dan boleh pecah. Kalau tersumbat pun boleh jadi stroke, kalau pecah lagi berisiko tinggi menyebabkan stroke yang lebih severe, stroke yang lebih teruk lah kan. Okey. Sebenarnya buah durian ni banyak khasiat dengan vitamin dia, vitamin B kompleks, dengan lemak. Dia ada lemak dia sebenarnya lemak sihat lemak sihat dan dia ada vitamin C sedikit, vitamin A sedikit gula memang ada lah, yang lagi manis tu tinggikan dengan gula maksudnya kalau dalam buah-buahan sukros, glukos, fruktos, 3 jenis tu sukros lah disakarida, glukos dengan fruktos monosakarida. Okay.
So dalam buah durian tinggi kandungan gula dan lemak. Di samping ada juga serat. Serat terlarut, serat tak terlarut. Memang ada jugalah. So bagi setengah orang, makan durian memberi manfaat, malah memberi kekuatan, memberi tenaga, menyihatkan tubuh dia, menggalakkan peredaran darah. Tapi bagi setengah orang yang lain menjadi mudarat. Ada dua keadaan, kan? Dan di antara dua keadaan yang bertentangan ni ada orang yang di bahagian pertengahan, di pertengahan lah. So saya sebenarnya nak bincangkan pasal protokol untuk ataupun bagaimana cara kita nak membolehkan kita makan durian pada musim durian ni. Sebab makan buah-buahan tempatan pada musim durian ni sangat baik, bermanfaat. Bermanfaat. Bila makan buah-buahan tempatan pada musimnya memberi manfaat pada tubuh kita, memberi kesihatan, tenaga. Sebenarnya bagi manfaat kepada sel, tisu dan organ tubuh kita sebenarnya. Tetapi dengan syarat, bahawa dia, orang yang nak makan tu, tak boleh ada penyakit metabolik, kencing manis, darah tinggi, jantung, kolesterol, kan? Penyakit stroke, lumpuh, tak boleh ada penyakit ni. Baru dia boleh makan durian. Dengan syarat yang pertama. Ini syarat pertama. Okey. Macam mana orang yang in between, kan? Dia makan durian, gula naik, tekanan naik, kolesterol naik. Ini mungkin bagi orang ada masalah insulin resistant, pre-diabetics, dia akan meningkatkan gula. Darah tinggi yang sikit-sikit dia akan shoot juga, kan? Saluran darah dia, dinding dia dah mula mengeras, sebab banyak makan makanan bergoreng, banyak makan trans fat, banyak makan minyak sayuran terhidrogen, minyak sayuran pure vegetable oil, cooking oil, RBD oil. Jadi orang macam gini memang tak boleh makan durian. Dia akan meningkatkan gula dalam darah, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kolesterol, kan? Dan meningkatkan risiko mendapat stroke. Bagi kalau orang yang dah ada darah tinggi dan dia pun saluran darah tu dah menjadi rigid, keras, dan fragile. Bila dia keras, dia fragile. Bila kita banyak makan trans fat, saluran darah kita, dinding kita akan menjadi rigid dan rapuh. Bukan rapuhnya keropok, fragile. Nak terjemah fragile pada rapuh ni, dia kurang pada rapuh lah. Fragile ni mudah pecah. Dia tak elastik. Dia kurang elastik. Bukan tak elastik, kurang main. Dia macam saluran darah ni macam daging, kan? Dia terdiri daripada binaan struktur protein, otot bulat dan juga collagen, okey, tissue fiber daripada protein, yang bentuk struktur saluran darah kita, kan? So bila kita banyak makan makanan trans fat, makan minyak sayuran terhidrogen, makanan yang bergoreng, makan goreng yang guna minyak berkali-kali tu lagi dahsyat kesan dia. So ini menyebabkan dinding saluran darah kita mengeras, rigid, mengurangkan keelastikan, elasticity saluran darah kita. Yang orang begini memang tak boleh makan durian, tak boleh makan durian, even kambing tak boleh makan, kan? Gula pun tak boleh makan, sebab dia akan shoot, sebab dia mengalami gangguan metabolik. Sistem tubuh dia dah tak normal lah, dah abnormal. Tak macam orang yang sihat, dah abnormal, tak macam orang muda. Orang muda pun sekarang kalau banyak makan goreng, banyak makan trans fat, kan, kek, roti, biskut, semua ni ada trans fat shortening. Ataupun tak ada trans fat pun tak ada shortening, dia pakai minyak sayuran RBD, kan, minyak sayuran refined bleached deodorized, dan emulsifier, pelembut roti, itu semua menyebabkan saluran darah kita mengeras.
dan juga keradangan, keradangan dalam saluran darah. Jadi gula akan menimbun di dalam darah. Kolesterol juga akan menimbun dalam darah. Lemak-lemak juga menimbun dalam darah. Semua makanan yang kita makan tak boleh disrupt, tak boleh diguna oleh sel kita. Jadi dia menimbun dalam darah. Kan? Itu satu analogi yang mudah. Bila kita makan, masuk dalam perut digest boleh, sistem penghadaman kita boleh digest. Kan? Kecuali orang ada gastric GERD kan. So dia digest, masuk dalam darah. Kan? Kalori yang masuk dalam darah tapi tak boleh disrupt dalam sel disebabkan gangguan metabolik. Gangguan metabolik. Profil lemak plasma darah kita dah berubah secara negatif, tak sihat lah. Maksudnya darah kita bagi pekat, dia punya kecairan darah, konsistensi, apa dipanggil, kepekatan darah meningkat. Itu semua disebabkan oleh makanan yang kita makan tak boleh digunakan oleh tubuh kita. Patutnya lemak ni kena simpan dalam sel lemak. Gula masuk dalam sel guna untuk dibakar, menghasilkan tenaga. Berlebihan jadi lemak, simpan dalam sel. Kan? Stok makanan kalori kita, lemak, karbohidrat, lemak dan protein mesti masuk dalam sel. Baru dia tidak memudaratkan. Walaupun orang gemuk, lemak banyak, tapi lemak dia tersimpan dalam sel-sel lemak, dia tidak tersimpan dalam saluran darah, kan? Bersama dengan cecair darah, maka dia tak akan menjadi tersumbat darah, dia tak akan jadi tersumbat. Dia tak jadi stroke, dia tak akan jadi penyakit jantung. Tapi bila orang dah gemuk, berisiko tinggi lah, kan? Berisiko tinggi. Dah nanti semua sel-sel lemak semua dah penuh dengan lemak, kan? Karbohidrat pun tukar lemak, lemak pun disimpan sebagai lemak. Tak ada sempat nak simpan, nak masuk mana? Masuk dalam darah pula, kan? Itu yang jadi penyakit. Jadi protokol untuk orang makan durian, kita nak makan durian, kan? Tapi syarat bukan ada penyakit metabolik yang kronik, macam kecil manis yang teruk, darah tinggi yang teruk, penyakit jantung yang teruk. Ini tak boleh lah makan, kena ikutlah nasihat doktor. Bagi kita yang biasa-biasa ni, normal, orang normal pun kalau banyak makan goreng, gula dia akan shoot. Dia makan durian dia akan shoot. Dia makan gula, dia makan nasi putih akan shoot juga, dia akan naik lebih pada normal. Kecuali orang yang betul-betul sihat, badan betul-betul efisien, sistem metabolisme, pengangkutan, penyerapan, reseptor, fungsi gene expression, menghasilkan protein, semua berjalan dengan lancar. Sistem homeostasis, sistem saraf, hormon, berjalan dengan elok. Jadi dia tidak menjadi barang bermanfaat. Dan dia perlu pula makan. Dia perlu makan durian waktu tu. Sebab saya bagi contoh saya lah, kan. Tak ada ambil makan bergoreng kecuali digoreng dengan minyak zaitun extra virgin. Itu pun kadang-kadang. Kadang-kadang, tak selalu, kan. Kalau tumis pun guna minyak zaitun extra virgin. Margarine shortening memang kita tak ambil. Emulsifier, kalau roti ada emulsifier, memang roti semua ada emulsifier lah. Tak ada yang tak ada emulsifier. Malah yeast pun ada dipanggil magnesium stearate, stearic acid. Saya selalu sebutkan stearic acid. Stearic acid ni bersifat macam lemak terhidrogen, walaupun dia bukan trans fat, tapi lemak terhidrogen yang dipaksa dihidrogenkan. Ini pun efek adverse dia macam trans fat juga, So roti, biskut saya tak makan, kecuali yang kita buat sendiri. Biskut, kecuali biskut Bio Crackers daripada Italy, dibuat pada minyak zaitun extra virgin. Yang tu saja, dan tepung organik yang tu saja saya makan. Itu pun kadang-kadang saya makan sebab nak beli jauh, kedainya jauh, kan, dekat Balakong, kan. Saya dekat Nilai, susah nak pergi beli, kan. Dekat Seremban pun ada, Seremban 2, kedai organik BMS, daripada Italy produk ni. Dekat Pasar Raya lain tak ada, dekat Aeon ataupun Jaya Grocer pun tak ada. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin lepas ni Jaya Grocer, Village Grocer boleh
intai-intai, biskut bio crackers daripada Italy yang menggunakan minyak zaitun extra virgin, garam bukit Himalaya, pink salt, tepung organik, begitu. Yeast pun dipakai yeast yang dia pakai soda bicarbonate dan yeast yang tak ada stearic acid tu, magnesium stearate. Okay, so yang tu je saya makan, alhamdulillah. So orang yang jaga makan, orang yang diet dia lebih kepada vegetarian, kan, dia boleh makan durian. Dia perlu makan durian. Supaya dia akan normalkan tekanan darah dia, kan, bagi tenaga, kan. Makan vegetarian tak cukup kalori. So durian ni kalori dia sederhana. Dan sebenarnya GI dia tak tinggi. Durian GI dia taklah tinggi sebab dia ada komposisi lemak, protein, kan, fiber. Jadi GI dia taklah setinggi macam gula ataupun nasi, tak. Dia rendah. Saya tak silap saya berapa 30 ke 40 macam tu lah, lebih mungkin 50. So okay, so protokol pertama untuk kita makan durian dengan cara kuantiti yang lebih sikit lah. Kalau 1-2 ulas tu tak ada masalah, kan. So dalam masa seminggu atau sebulan, sebolehnya kita elakkan makanan bergoreng dan makanan yang ada margarine, shortening, trans fat, non-dairy creamer, minuman 3-in-1, minuman all-in-1, 5-in-1, 2-in-1. 2-in-1 tu non-dairy creamer dan juga ada teh atau kopi. Itu dan coklat semua. So kena elak makanan-makanan ni dalam masa sebaiknya sebulan, paling tidak seminggu lah. Bagi kita yang tak ada darah tinggi, tak ada kecil manis, dia turun naik lah. Turun naik di atas sedikit pada paracetamol dan bawah sedikit begitu. Itu biasa. Zaman sekarang semua macam itu. Kebanyakan. Hampir kebanyakan begitu. Saya pun begitu. Tekan boleh naik gula. Gula tu boleh naik miss. Tapi setelah amal makanan whole foods alami seimbang ni, bebas bahan kimia aditif dan juga bebas residu racun pertanian, glyphosate, alhamdulillah, gula kita makanlah durian, makanlah pulut. Pulut GI dia lebih tinggi daripada beras putih, lebih tinggi daripada durian. Hampir 90 pulut. Tapi gula tak naik. Very efficient, very fast. Pankreas kita akan mengeluarkan insulin. Reseptor dekat pankreas sangat cepat dirangsang bila gula diserap dalam darah. Terus mengeluarkan insulin dan insulin ni terus pergi ke reseptor sel-sel kita, sel otot kita, kan. Dan untuk diserap gula yang telah masuki darah daripada perut kita, daripada usus kita, pada makanan kita makan. So cepat dan dia diguna. Dan kita makan pun tak berlebihan. Kalau kita amal makanan whole foods alami seimbang yang kaya padat micronutrients, kan, dan kaya prebiotics, soluble fiber tu, yang menyihatkan, yang menyeimbangkan microbiome, bakteria baik dalam usus kita, maka kita makan ni bukan satu isu penting. Kita tak makan pun kita okey, tak ada angin, tak ada rasa apa, tak ada rasa lapar. Yang penting kita rasa kekenyangan dalam tempoh yang lama, berjam-jam, kan. Kita sarapan pagi sedikit saja, minum susu, ataupun minum madu dengan buah kurma 3 biji. Sekarang tengah hari pukul 2 sampai pukul 3 pun boleh makan. Kita amal hari begitu pun tak masuk angin dan tak jadi gastrik. Begitu. Sebab makanan tadi yang kita makan, susu alami, susu bukan susu yang campur macam-macam. Susu alami, kalau boleh yang organik, Lepas tu buah kurma kaya electrolyte, kan, ada vitamin B complex, kan. Saya anggap buah kurma ni macam ada sifat daging sikit, sebab dia mengenyangkan dan menguatkan tubuh kita, boleh tahan sampai tengah hari pukul 23. Tak perlu nak makan makanan yang berat-berat, mi lah, kuih tiaw lah, nasi lemak, tak perlu. Sekali-sekali dia lapar. Sekali-sekali lapar itu maksudnya stop
tenaga kalori kita dah berkurangan, kan? So kita takkan gemuk, insya-Allah. So step pertama nak makan durian, musim durian, apa dia? Elak makan bergoreng pertama. Tapi susah, sangat susah. Kita di Malaysia ni sangat susah nak mengelakkan makanan bergoreng. Hampir semua diet kita mengandungi makanan bergoreng, kan? Okey. Yang kedua, elakkan margarine dan shortening. Maksudnya roti dan biskut lah, kan? Kita dah tak pakai margarine. Siapa kat roti zaman sekarang tak? Zaman kecil-kecil dulu ya. Sebab kita dah well educated dah, semua dah mengetahui bahawa trans fat dalam margarine sangat memudaratkan, menyebabkan penyakit jantung macam mana dan darah tinggi. Kita tak makan. Tapi yang tersembunyi dalam roti dan biskut, kek, roti canai. Roti canai memang margarine banyak lah, dengan minyak dia sekali, kan? Minyak masak tu, minyak RBD. Itu memang kena elakkan dalam tempoh sekurang-kurangnya seminggu. Elak ni baru kita boleh makan durian. Dan kita makan durian, kita dapat manfaat. Kita boleh metabolize. Dia boleh bioavailability buah durian. Kalori dalam buah durian tu dapat dioptimal oleh tubuh kita. Maknanya kita guna, kan, kalori dalam durian tu untuk kita mendapatkan tenaga, kan, dan juga mikronutrien kita guna semua tu untuk beri tenaga sebenarnya, beri tenaga dan proses-proses berkimia yang banyak dalam tubuh kita, dan sangat bagus sebenarnya. Kita orang kalau makan durian sebenarnya seronok, sebab dia akan menstabilkan tekanan darah, menstabilkan segala-galanya parameter dalam badan kita. So itulah protokol untuk pada musim durian. Kalau kita nak makan durian lebih sikit lah, kan, makan durian lebih sikit. So kena jaga ni dalam masa seminggu ke 2 minggu, 3 minggu, sebaiknya sebulan. Kurangkan makanan bergoreng. Kalau goreng-goreng yang menggunakan minyak recycle, itu kena elakkan langsung. Tak boleh langsung masuk dalam badan kita, sebab itu lagi dahsyat kesan gangguan metabolik pada tubuh kita, dalam darah kita tu, sel kita, reseptor kita, itu masalah, dan menyebabkan darah kita berasid. Darah kita berasid sebab apa? Sebab makanan ni makanan yang tidak mengandungi mineral, elektrolit, dan makanan ni mengganggu metabolik, transport nutrien dan juga bahan buangan. Masuk sel nutrien, keluar sel bahan buangan, tidak berlaku secara optimal, kan? So mineral dalam makanan whole foods ni yang menyeimbangkan pH darah kita pada tahap alkali yang mild, 7.4, 7.35 tu. Tapi kena makan whole foods lah. Jangan makan makanan yang bergoreng, yang teruk-teruk, kan? Okey. Itu saja sebenarnya nak beritahu. Protokol dia, elakkan daripada minyak-minyak sayuran yang diproses di kilang, diproses secara ekstrim, yang dihidrogenkan, begitu. So ini semua kita dah tahulah, banyak saya terangkan perkara benda ni. Itu yang paling penting. So nak makan durian lebih sikit tak apa, tak ada masalah, insya-Allah. Okey. Gula kita tak boleh naik, gula kita tak boleh naik, sebab kita punya sistem tubuh kita Allah Taala cipta complete, dan dia ada hubungan komunikasi antara sel dengan sel tu sangat efisien. Jikalau kita bagi dia input yang betul, yang tepat, bukan betul yang tepat tu susah sangat, tak ada. Kita amal makan whole foods, alami seimbang, bebas bahan kimia. Itulah maksud dia makanan yang betul dan tepat untuk tubuh kita dan sel kita. Baru kita makan durian bagi manfaat. Kita makan durian bertenaga, sihat. Kan musim hujan, sejuk, makan durian dia bagi warm je. Dia tak ada terlalu panas sangat. Tapi buah durian sekarang ni banyak yang saya dapat maklumat bahawa buah durian sekarang banyak dispray dengan racun pesticide, kan. Binatang suka, tupai suka makan lah, kan, musang, kan, makan, ataupun ada serangga-serangga ke. So dia orang spray, dia tembak spray dengan racun.
Durian ni kalau makan memang sakit kepala, sakit perut, boleh mual, boleh muntah dan panaskan badan. Yang ni kena hati-hati. Jadi kena hati-hati. Cari durian yang didapatkan daripada tempat yang kita percayai. Macam saya duduk dekat kawasan Negeri Sembilan ni. So tempat saya selalu beli di Beranang. Apa nama Pak Long lah nama dia. Pak Chu dekat Beranang dekat Jalan 6 Kaki ke. Situ durian dia okey, dia dapatkan daripada bekalan di kawasan Mantin dan Beranang. Kan? Mantin, Lengging. So begitulah cara kita nak makan durian. So kalau makan durian kampung yang orang kampung pula biasanya dia orang tak spray, kan. Ni biasanya durian yang spray dengan ubat-ubat ni, racun-racun ni, biasanya yang komersial. Yang komersial durian yang mahal-mahal lah sebab dia tak mau kerugian, kan. Gitu. So boleh makan musang king ke IOI ke udang merah, sebab saya pun suka, tapi kena dapatkan daripada penjual yang kita yakini, percayai. Mana kita kena tanya dia, kan. Temu bual sikit lah, kan. Kena tahu lah kat mana, dari mana dia dapat, kan. So kita boleh rasa kalau kita makan durian itu pening kepala atau meloya atau badan panas yang berlebihan, itu kita suspek ada bahan kimia. Ataupun meloya, meloya-loya, makan yang meloya, itu bukan durian yang menyihatkan. Itu durian yang mungkin ada bahan kimia, ada racun, dia yang spray. So gitu, insyaAllah semoga bermanfaat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.